Assalamualaikum. Hari ini kita buat matematik tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 untuk bab 1, operasi asas. Okey? Kenapa cikgu buat tahun 4, 5, 6 terus cikgu? Sebab cara dia sama, yang membezakan dia hanyalah nombor. Angka tu. Okey, kalau untuk tahun 4, dia dalam lingkungan 100,000. Okey, kalau tahun 5 dan tahun 6 dia dah sampai 1,000,000. So that's why cikgu combine terus untuk tahun 4, 5 dan 6 ni. Tapi cikgu campur soalan. Ada yang dalam lingkungan 100,000, ada yang dalam kurungan lingkungan 1,000,000. Okey, macam tu. Sebab itulah cikgu combine terus je. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Ketua kelas kanak-kanak pun masuk. Okey. Kalau tahun 4 kan tadi cikgu cakap operasi dia adalah any soalan daripada bab 1 sampai bab berapa tu, semua soalan dan semua silibus dia dalam lingkungan 100,000. Apa maksud saya lingkungan 100,000 tu? Maksudnya the maximum number adalah 100,000. So soalan dia dalam puluh-puluh ribu macam tu lah. Okey, manakala untuk tahun 5 dia dah sampai 1,000,000. So lingkungan soalan nombor dia tu dalam ratus ribu. Okey, manakala tahun 6 dia main juta-juta lah. Tapi cara penggunaan, cara menjawab, cara memahami soalan semua sama daripada tahun 4, tahun 5 dan juga tahun 6. Yang membezakan dia hanyalah angka. Nombor dia semakin besar. Okey? Macam hari ni kita nak fokus kepada operasi asas lah. It can be tambah, tolak, darab ataupun bahagi. Okey, untuk tahun 4, 5, 6, tiga-tiga ni dah ada. 4 ni dah ada. Tambah, tolak, darab, bahagi semua daripada belajar lah. Okey, cuma kita nak tengok contoh soalan yang macam mana. Macam mana budak nak buat. Saya tak ajar cara menjawab. Saya nak ajar kaedah memahami soalan. Lepas tu baru boleh buat. Sebab kanak-kanak sekarang sangat sukar untuk memahami soalan. Kecuali kalau soalan direct 3 tambah 4 dia tahu lah. Tapi kalau dia translate jadi ayat je, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Ya, sama juga. Abang-abang, kakak-kakak tingkatan-tingkatan pun macam tu juga. Matematik kalau nombor tak ada masalah. Tapi kalau ayat je, Allah. So hari ni kita identify dulu some of the basic. Lepas tu baru kita tengok soalan. Okay? Boleh saya mulakan matematik tahun betul tu cikgu? Ya. Okay, so daripada nak jadi dah besar jadi macam awak tu, baiklah cikgu ajar daripada kecil ni. Dapatlah dibendung sikit kan. Okay, so matematik tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 kita buat operasi asas, tambah, tolak, darab, bahagi dalam lingkungan 100,000 sehingga 1,000,000. Okay, jom kita mulakan. Kalau kat sini yang ada abang-abang, tolong tengokkan untuk adik. Boleh, nanti boleh ajar adik kat rumah. Ataupun ibu-ibu, abah-abah pun boleh join. Sebab nanti kalau adik-adik tanya nanti, anak buah tanya, kakak, abang, mak Su, mak Teh, macam mana nak buat ni? Hampa pun Allah, soalan macam ni abang tak tahu. Kalau soalan algebra abang tahu. Takkan nak cakap macam tu. So kita belajarlah juga in case nanti dia pun nak belajar dengan abang dan kakak dia pun. Okay. Besar sikit. Adik pun lena cikgu. Tak apa, abang tolong ajar asal nanti adik, okay? Alright, so bismillahirrahmanirrahim. Matematik tahun 4, 5 dan 6. Matematik
Tahun 4, tahun 5, tahun 6. Semua boleh. Kita nak buat operasi asas. Okey. Hai cikgu. Hai. Sihat ke tu? Saya dekat rumah saya hujan sekarang. Saya duduk kat Sungai Petani. Korang hujan tak? Okey. Sihat. Alright, okey. So, kita mulakan dengan soalan yang paling senang dululah. Asas dulu. Kita mulakan dengan tahun 4. Operasi tambah dulu. Okey, kan tadi cikgu cakap untuk tahun 4, cikgu tulislah. Okey, untuk tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Apa beza dia cikgu kalau belajar benda yang sama je? Kita nak tengok dia boleh tak implement benda yang dah dibelajar. Di Terengganu pun hujan sampai banjir. Allah! Sampai banjir? Rumah awak banjir tak? Okey, kalau untuk tahun 4, dia sebarang soalan tambah, tolak, darat, bahagi, kebundarkan ke apa-apa je lah. Maksimum dia adalah 100,000 ataupun 100,000. This is the maximum number. So soalan dia, dia akan tanya contoh berapa ratus, 500 tambah 2,000 tambah 10,000 tambah 80,000, macam tu lah soalan dia. Dia maksimum adalah 100,000. So nombor bawah daripada tu lah dia punya soalan. Okay, manakala untuk tahun 5. Untuk tahun 5, dia dah up sikit. Iaitu sampai 1,000,000. Maksudnya soalan 1,000,000 ni takkan dia nak tanya 2 juta tambah 10 juta macam tu. Tak. 1,000,000 is the maximum number. Maksudnya soalan dia boleh tanya 100 tambah 1,000,000, 100 tambah 1,000 tambah 10,000 tambah 100,000, macam tu. Dia boleh tambah-tambah ataupun tolak darab bahagi nombor dengan nombor-nombor yang kurang daripada 1,000,000. Bukanlah contoh nombor 3 tak jumpa langsung, jumpa. Cuma the maximum answer tu is 1,000. Okay. Manakala tahun 6, tahun 6 jadi berapa dah? 10 juta. Tahun 6 berapa? Bertambah lagi ke? 100,000, 1,000,000, 10 juta. Lepas tu million. Tak. Okey, untuk tahun 6 masih juga 1,000,000. Okey, masih juga 1,000,000. Tahun 5, 100,000. Tahun 5, 1,000,000. Cuma nombor maksimum dia tu 1,000,000. Soalan dia tak tanya 1,000,000 lah. Soalan dia akan tanya ratus-ratus ribu, puluh-puluh ribu. Okay, less than this one. Bukanlah soalan dia tanya 1,000,000 tu. Okay. Ini maksud saya, the maximum number. Bukanlah soalan tanya 1,000,000 tambah 1,000,000. Tak. Tahun 5, soalan dia dalam lingkungan ratus-ratus ribu lah. Okay. Okay, manakala untuk tahun 6, ialah 1,000,000. Kenapa cikgu cakap 1,000,000 juga? Sebab untuk tahun 6, walaupun nilai dia sama 1,000,000, tapi dia dah lebihkan. Lebihkan operasi asas tu dah kurang sikit. Dia lebihkan pecahan juta, perpuluhan juta. Macam tu pula. Okay. So this one, tahun 6 dia dah extra sikit lah. Dia adalah preparation before dia masuk sekolah menengah. Okay, jom kita tengok soalan terus lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, contohnya kalau cikgu bagi the very direct question, dia bagi nombor terus. Okay, 8,124 tambah dengan 31,445 tambah 732 tambah 4,816. Ini maksud cikgu. Ini tahun 4 punya contoh soalan. Okay. Walaupun tahun 4, tengok nombor dia. Ribu, puluh ribu, ratus ribu. Dia boleh campur. Okay. Dan
Kalau dulu tahun 1 kita apa tambah apa. Sekarang tahun 4 dah apa tambah apa tambah apa tambah apa. Macam itulah. Itu yang membezakan dia punya syllabus tu. Okay, kuantiti tu semakin banyak. So macam mana nak ajar adik, anak apa semua buat ni? So nak senang kita ambil nombor yang paling besar dulu. So that senang kita nak susun. So nombor kat sini yang paling besar, this one, 31,000. Kita tulis kat atas macam ni. Cikgu selalu sarankan awak supaya letak gap kat tengah ni. Untuk apa ni cikgu? Supaya gap ni dapat membezakan. Oh, sini 1000. Maksudnya 31,000. Kalau awak tak letak gap, awak nak sebut pun awak tak reti nanti. Okay. That's why cikgu sarankan awak letak gap macam ni. Okay. So, nombor paling besar yang ni. Lepas tu 1000. Okay. 8,124. Nak tambah 44 terus boleh tak cikgu? Boleh. Nak tambah 2 dulu dapat jawapan baru tambah yang lain pun boleh. Okay. Nak selamat macam ni lah. Ataupun nak habiskan terus. Boleh? Jom kita cuba. 4,816 732. Macam ni. Okay. Saya susun semua tu letak sekali. Lepas tu bolehlah selesaikan. Okay. 5 tambah 4. Sekolah rendah tiada kalkulator ya. So kena kira manual. Gunakanlah jari jemari Saleh tu. Okay. So 5 tambah 4 9. 9 tambah 6 awak akan dapat 15. Kalau awak tak reti, boleh ajar adik-adik awak ataupun siapa-siapa je. 9 tambah 6 berapa? Okay, tambah 6 kan. Lepas nombor 9 9 10 11 12 13 14 15. Macam tu. 15 kan. Nombor last tadi 15. Okay, ingat dekat kepala 15. Okay, nak tambah lagi 2. 15 16 17. Macam tu. Okay, kita kena ajar step by step. Kata utamanya kalau dia baru nak belajar. Dia baru nak minat belajar. Lepas tu awak bagi soalan macam ni pula. Allahu Akbar. Okay. So tadi 9 tambah 5. Tambah 6 15. 15 tambah 2 dapat 17. 7. 1 ke atas ni. Macam sama je. Masih lagi sama cara kita buat macam dulu. Okay. 4 tambah 1 5. 5 tambah 2 5 tambah 2 5 6 7. Okay. 7 tambah 1 8. 8 tambah 3 8 9 10 11. 1 dekat sini, 1 bagi dekat jiran sebelah. Okay. Kemudian 1 tambah 4 5. 5 tambah 1 6. 6 tambah 8 Allah. 6 tambah 8 6. Lepas tu buat tangan 8. 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Macam tu. Tak habis lagi. 14 tambah 7. Sorry. 14 tambah 7. 14 15 16 17 18 19 20 21. Kalau awak tahu 21. So 1 2 naik atas. Kalau awak tahu adik awak, anak awak ataupun siapalah yang awak ajar ni, awak ke sendiri, kalau awak tahu awak seorang yang cepat lupa ataupun careless, saya tak sarankan jalan kerja macam ni. Saya lagi sarankan awak kira yang ni tambah yang ni dulu, dapat jawapan baru tambah ni, dapat jawapan baru tambah yang ni. Yang ni untuk siapa yang lebih berhati-hati boleh jawab macam ni. Okey, teruskan. 8 tambah 4 12 13 14 15 1 jadi 4. So jawapan akan dapat macam ni lah. 45,117. Nampak tak? The answer tak sampai lagi 100,000. Itu maksud saya. The maximum number awak akan dapat untuk tahun 4 ni adalah 100,000. Hai cikgu. Hai. Okay. Ini untuk operasi tambah. Tapi yang ni kalau siapa yang lebih berhati-hati ya. Maksudnya kalau awak tahu
student tersebut cermat orangnya, boleh pakai cara ni. Tapi kalau jenis tak boleh cikgu oi, saya tengok dia kira tu pun saya geram je. Saya faham. Okey. So macam mana? Kita buat tambah satu-satu ni, atau boleh guna cara lagi satu, iaitu awak tambah satu-satu. Okey. 8,124 tambah dengan 31,445. Tambah yang ni dulu. Kalau dia seorang yang careless dan lambat sikit pick up, buat macam ni. Satu-satu. Biar lambat asalkan dapat jawapan sampai ke destinasi macam tu. Okey, 4 tambah 5 9, 2 tambah 6 5, 9 3. Okey, ni dah tambah ni settle. Okey, tambah 7 3 2 pula. Okey. 9 tambah 2 11, 6 tambah 1 7 tambah 3 10. 7 tambah 6 awak akan dapat 13. 10 1 4. Okey, dah tambah yang ni tak? Baru tambah yang ni. 4 8 1 6 7 1. Sorry cikgu kira laju sikit sebab cikgu nak proceed next question kejap lagi. Okey. Betul kau saya kira salah ni. Kenapa jawapan lain ni? Ayo. Oh ni. Oh sini, ini 4. Sorry. Satu ni kat sini. Okey. Sambil-sambil sembang biasalah. Okey. Kalau orang yang awak ajar tu adik ke siapa ke, dia seorang yang lemah ataupun careless, lagi sesuai guna cara ni, which is 1 1 1 tambah. Sebab bila dia salah dekat bawah, soalan atas ni still dapat markah. Okey, macam tu. Yang ni kalau dia seorang yang lemah dan juga careless, ataupun dia baru nak kenal. Okey, tapi kalau dia seorang student yang cermat dan excellent student, boleh proceed this one terus. Sebab this one lagi laju. Sekali jalan je settle terus. Okey, so ini adalah untuk operasi tambah. Okey, untuk operasi tolak pula. Kita ambil yang tahun 5 pula lah. Soalan tahun 5 pula. Untuk operasi tolak. Contoh soalan tolak dia akan bagi okey. 950,000 tolak 304,090. Okey. Untuk operasi tolak, dia kurang sikit. Apa maksud cikgu dia kurang sikit? Dia kurang bilangan nombor tu. Kalau yang ni ada 4 set nombor kan, kalau tolak dia kurang sikit. Dia tak bagi 4 set nombor lah. Selalu dia kurang sikit. Boleh tak jumpa banyak cikgu? Boleh, tapi sangat jarang lah. Okey, sebab kalau tolak ni dia nak kena pinjam-pinjam lah lagi. That's why dia selalunya bagi ada 2 nombor, ada 3 nombor macam tu je. Taklah sebanyak macam tambah tadi, ada 4 set nombor. Okey, yang ni untuk tahun 5 pula tadi. Okey, so macam mana nak buat ni? Sama macam kita belajar dulu. Masih lagi sama. The traditional way masih lagi boleh digunakan. Tapi kalau dia nak guna cara lain pun boleh, tak ada masalah. Sebab dalam matematik segala cara diterima selagi awak dapat the real answer. Apa maksud cikgu tu? Maksudnya kalau anak awak lukis ke, lepas tu dapat jawapan betul, dapat markah macam tu. Okay, sifar tolak sifar. Sifar tolak 9. Tak boleh, kena pinjam. Nak pinjam dekat siapa? Dia sebelah dia sifar, tak boleh. Sebelah lagi, masih lagi sifar, tak boleh. Sebelah lagi 5 ni pinjam tinggal 4. Lepas tu bagi 1 kat sebelah jadi 10 kan. Kat sini jadi 10. Tapi disebabkan sebelah dia lagi nak pinjam juga, so 10 ni potong tinggal 9. Sini pula jadi 10.
Sini 10. Sebelah dia nak pinjam. Potong jadi 9. Inilah sebenarnya yang awak belajar dulu. Iaitu yang kenapa bila kita pinjam terus jadi 9, ujung sekali baru jadi 10. Kenapa? Sebab ni lah. Asalnya 10, sebelah nak pinjam kat dia. Sebab tu dia jadi 9 pula. Sama juga ni. Asalnya 10, sebelah nak pinjam kat dia. Sebab tu jadi 9. Okey? Ni. Ini cara yang betul. Basic dia. Kalau dah pandai basic ni, baru boleh potong jadi 9 terus. At least dia tahu macam mana boleh jadi macam tu. Okey. 10 tolak 9, 1. 9 tolak 0, 9. 9 tolak 4, 5. 4 tolak 0, 4. 9 tolak 3, 6. Dah siap. Macam tu je. Ni operasi tambah, ni operasi tolak. Okey, disebabkan kat sini ada juga abang-abang, kita bagi soalan darab pula. Saya kurang ambil soalan tahun 6 sebab tahun 6 dia dah campur-campur. Ingat tak tadi cikgu cakap? Apa beza tahun 5 dengan tahun 6? Masih lagi dalam lingkungan juta. Tapi tahun 6 dia dah banyak perpuluhan juta dan juga pecahan juta. Kalau saya nak ajar tu, saya kena ajar dulu basic pecahan. Okay, so saya proceed dengan soalan lain dululah. Soalan darab. Kita bagi soalan. Okey, kita bagi angka ni lah. Okey, kalau darab satu angka tiada masalah. Tapi kalau darab dua angka, macam mana nak buat? Okey, macam ni contoh. 303 darab 22. Okey. So 303 darab dengan 22. Okey, macam mana nak darab dua angka ni cikgu? Boleh buat bentuk lazim tak? Boleh. Tapi bentuk lazim, siapa yang boleh buat bentuk lazim untuk darab dua angka ni dikira kategori yang first ni lah. Iaitu cermat dan excellent student. Tapi kalau dia lemah dan careless sikit, tak sesuai cara bentuk lazim tu. Nak sesuai bentuk apa yang sesuai cikgu? Yang sesuai dia guna kaedah kekisi. Ni kaedah kekisi. Apa maksud dia cikgu? Okey. Kalau student yang lemah, darab macam ni, kita buat kaedah kekisi. Macam mana? Tulis dulu. 3, 0, 3, 2 dengan 2. Tulis macam tu. Kenapa? Sebab kita nak buat kotak kat dia. Okey. Untuk yang sebelah atas kan ada 3 angka. So, ada 3 kotak macam tu. Darab dengan 22 kan? So, ada 2 kotak melintang macam tu. Okey. Dan jangan lupa sebelum nak jawab ni, kena potong. Setiap kotak tu potong macam ni. Ini kaedah menjawab kekisi. Macam mana nak buat? Jom kita selesaikan sama-sama. Malam ni topik apa cikgu? Letik. In English ke kekisi? Letik method. Is it same? Malam ni topik apa? Malam ni matematik tingkatan 1, teorem Pythagoras. Okay, so terima kasih. Okay, so for this method sama juga, cuma dia lebih sesuai untuk pelajar yang dia lemah sikit, careless. So ini lagi sesuai sebab kita nampak dengan jelas. Contohnya 3 darab 2, 6. Disebabkan 6 hanya ada satu angka, kita buat macam ni. Sifar 6. Okey. Sifar darab 2. Sifar. So tulis sifar. 3 darab 2. 6. Sifar 6. Macam tu. Kenapa cikgu buat 2 kotak? In case jawapan kita adalah 2 angka, senang kita nak tulis. Okey. Kemudian 3 darab dengan 2 bawah pula. 3 darab 2, 6. Sifar 6. Sifar darab 2. Sifar. 3 darab 2, 6. Sifar 6.
Yang mana satu jawapan dia? Okey, cara nak tentukan jawapan dia, ambil pembaris, ruler. Okey, ni nampak tak? Kan ada garis condong-condong kan? Saya tutup semua sampai yang ujung sekali dulu. Dalam kotak ada nombor 6. Saya tulis 6. Angkat sikit. 6 tambah sifar tambah sifar 6. Angkat sikit. Sifar tambah sifar tambah sifar tambah 6. 6. Sifar tambah 6 tambah sifar 6. Sifar. So mana satu jawapan dia ni? Jawapan dia ni ambil daripada atas ni sampai tepi. So jawapan dia ialah 6,666. Okey, ini untuk kaedah ni lebih sesuai bagi siapa yang suka careless dan juga lemah. Lagi sesuai guna kaedah ni. Okey, tapi kalau kalau student tersebut ialah student yang excellent student, dah boleh pandai dah, boleh catch up laju, boleh buat kaedah bentuk lazim. Bentuk lazim yang macam mana? Macam ni bentuk lazim ni. Tapi untuk operasi darab. Okey. Settle untuk operasi darab. Okey, next one cikgu ambil satu soalan bahagi lah. Ada tak bahagi nombor yang besar sikit? Okey. Saya pilih soalan yang lain sikit lah. Sebab kalau soalan simple, boleh je buat macam biasa. Okey, soalan seterusnya. Soalan yang keempat. RM56,120 bahagi dengan 23. Cikgu, anak saya Sifi pun tak hafal. Macam mana nak belajar bahagi? Ni bahagi 23 betul? So, untuk angka, kalau bahagi dengan nombor yang lebih besar macam ni, saya sarankan buat dulu Sifi yang ni. Jawapan dia 7/8. Uish! Tekan kalkulator ke tu? Okey, so yang ni matematik tahun 456. So kalkulator tak boleh. So dia kena tunjuk macam mana dia dapat jawapan tu. Okey. So untuk bahagi dengan nombor yang lebih besar macam ni, so selalunya tak ada CV kan? So kita kena buat CV dia. Macam mana kita nak buat CV tu? Kita buat CV 23. Ataupun saya lebih suka panggil dia CV tulang ikan. Buat kepala ikan. Ni tulang dia. Okey. Tulang yang pertama, tulang yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak apa, kita buat yang atas dulu. Tulang ikan, ni kan kepala ikan, ni tulang dia. Sekali last sekali lagi kita buat ekor dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, lepas tu buat ekor. Ding. Okey. Okey, untuk sifir tulang ikan ni macam mana? Okey, sifir tulang ikan ni 23. Maksudnya awak kena buat sifir 2 sebelah kiri, sifir 3 sebelah kanan. Okey, sifir 2 takkan tak ingat. Senang je kan? Sifir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Okey, yang ni sifir 2 sebab dia sebelah kiri. Sifir tu tambah. Ya, betul. Okey, kemudian untuk sebelah kanan ni sifir 3 pula. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Okey. Mana satu jawapan dia, cikgu? Jawapan dia kalau kita dah combinekan. Jadi yang pertama 2 dengan 3 dia akan jadi 23. Kita gabung terus. Yang kedua jadi 46. Buat je lah sifir 23. Betul. Nak buat sifir 23 terus pun boleh. Cuma awak akan confuse bila bawah-bawah kejap lagi.
Bawah atas ni okey lagi. Tapi bawah-bawah lagi 9, 10 darab awak akan confuse. So that's why lah kita buat macam ni. Okay, adik-adik dia lemah sikit. So dia kena susun comel-comel macam ni. So 6 dengan 9 dia akan jadi 69. 8 dengan 12 jadi berapa? Bukan 812. Tidak. Kan dekat belakang ni ada dua angka. Yang pertama ni je kita combine. So 8 tambah 1 9. Dia jadi 92. Kalau awak dah terror sifir ataupun tak keliru, boleh proceed sifir buat macam biasa 23. Tapi cikgu kan nak cater pelajar yang lemah. That's why cikgu ajar step yang sesuai untuk pelajar yang lemah dulu. Okay, 10 dengan 15 dua-dua ni ada dua angka. Jadi angka yang belakang ni gabungkan dengan angka pertama sebelah ni. Sifar tambah 1 1. Belakang dia ada 5, depan dia ada 1. So jadi 115. Macam tu. Okay, kalau yang ni sama juga. Yang tengah dia kita combine. 2 tambah 1 3. Depan dia ada 1, belakang dia ada 8. 138. Okay. Kalau yang ni cuba awak combine kan. Jadi berapa? Kita tak payah buat bentuk lazim dah. Cepat. Cuba kira. Yang ni berapa? Tengah ni tambah. Ambil depan dengan belakang dia. Yang belakang. 161. Betul. 161. Tengah ni kita tambah. 4 tambah 2, 6. Depan dia ada 1. Belakang dia ada 1. Jadi macam ni. Okay. Sama juga yang bawah ni. Jadi berapa? 6 tambah 2, 8. Letak kat tengah. Belakang dia ada 4. Depan dia ada 1. Jadi 184. Pandai? Betul? Okey. Manakala yang bawah sekali? Teng. Bawah sekali berapa awak rasa? Tambah yang tengah dulu. 8 tambah 2, 10. 1 bagi kat depan. Kat tengah ni letak kosong. 1 bagi kat geng depan. So dia jadi 2. Belakang ada 7. So dapatlah 207 macam tu. Pandai. So kalau kita buat cara macam ni, dia lebih mudah dan lagi nampak jelas. Walaupun dia lambat sikit, tak apa. Janji dapat. Once dapat, lekat terus. Okay. So barulah kita boleh bahagi. Boleh salin dah soalan tadi. 56,120 bahagi 23. Okay, cuba tengok dua angka yang pertama. Dalam sifir 23, ada tak nombor 56? Tiada. Kecil sikit pada 56, ada 46. So, ambil yang kedua tadi. 2 letak ke atas, tolak dengan 46. Tolak. 6 tolak 6, sifar. 5 tolak 4, 1. Turunkan jiran sebelah dia. Dah jadi 101. Okey, sekarang cek pula ada tak 101 ataupun nombor yang terdekat dengan 101? Okey, ni sama ada kita nak ambil 92 ataupun nak ambil 115. Kita kena ambil nombor yang lebih kecil. Kenapa? Barulah boleh tolak. So 101 antara 92 dan 115 kan? Kita pilih 92. Sebab kita nak tolak lagi. Okay, 92 ni nombor yang ke 1, 2, 3, 4. So 4 kat atas. Okay, tolak 1, tolak 2 tak boleh pinjam ni. 10 ni pinjam. Yang ni 9. Yang ni jadi 11. 11 tolak 2 awak akan dapat 9. 9 tolak 9 habis sifar. Ni pun sifar. Okay, turunkan sebelah dia. Jadi 2. 92. Ada tak nombor 92? 1, 2, 3, 4. Nombor yang keempat. 4 letak dekat atas. 92 letak kat bawah. Tolak. Habis. Okey, bila dah habis, jangan tinggal macam ni. Kenapa? Ada lagi kan nombor kat atas? Turunkan dulu. Turunkan dulu. Sifar ni ada lagi. So, sifar dekat bawah. Sifar dekat atas. Sifar dekat bawah. Tolak. Okay, barulah habis.
Inilah jawapan dia. Ingat, bagi settle sampai habis. Kalau tidak, awak akan careless, mesti tertinggal 1-0 kat belakang. Okay, so dapatlah jawapan dia 2440. Dah siap. Ini untuk operasi bahagi untuk 2 angka. Okay, kalau 1 angka tak ada masalah. Boleh buat sifir macam biasa kan? Kalau 2 angka, saya sarankan buat sifir tulang ikan macam ni. Untuk 1 angka boleh gabungkan terus. Gabung. Kalau ada 1 angka dan 2 angka, gabungkan dengan angka pertama tu. 8 tambah 1 jadi 9. So belakang dah ada 2, 92. Kalau yang macam ni, 2 angka kat depan, 2 angka kat belakang kan? Kita gabungkan 1 angka belakang dengan 1 angka depan ni je. Sifar tambah 1, 1. Depan ni ada 1, belakang ni ada 5. Jadilah jawapan dia 115. Dapat A plus ni. Ya. Kalau dapat selesaikan macam ni sebiji, alhamdulillah. Berada di jalan yang benar. Okay. Kalau tak ikut macam ni, nak buat laju lah. Nanti barulah. Nanti akan adalah careless tu. Okay. Saya rasa kita buat lagi satu lah. Soalan bahagi. Supaya awak nampak sikit. Why not? Saya try cari soalan problem solving untuk bahagi tambah tolak ke? Sekejap. Okay. This one very nice question. Sangat menarik dan saya suka soalan macam ni. Dia sangat senang tapi dia boleh membuatkan awak confused. Okay, soalan nombor 4 ni. Okay, bila first time awak baca, awak rasa awak faham tak? Okay, rajah di bawah menunjukkan suatu nombor. Diagram below shows a number. So, dia bagi kat sini 382,419. 382,419. Okay, hitung hasil darab antara nilai bagi digit yang bergaris dalam nombor itu. Calculate the products between the values of the underlying digit in the number. Okay, kat sini dia ada bagi satu nombor. Saya salin lah. Sekejap, saya salin kat kertas saya. 382,419. Okay. Soalan tadi dia cakap cari hasil darab. Maksud dia suruh kita darab lah. Kalau hasil darab, kalau English term dia akan sebut the product. Product means hasil darab. Okay. Dia nak hasil darab nombor yang bergaris. Maksudnya macam ni. Nombor yang bergaris ni darab dua-dua ni. 8 darab 1 ke cikgu? Tidak. Tengok nilai dia. Ini 8 apa ya? Digit yang pertama ni 8 apa ni? Apa dia punya nilai tempat dia ataupun nilai digit dia? Takkan kita nak tulis 8 je? 8 ni 8 apa? 10, ratus, ribu, puluh ribu. So 8 ni dia akan jadi 80,000. 80,000. Okay, manakala 1 ni takkan 80,000 darab 1. Tidak. Tengok pula what is the digit value for number 1. 10. So maksudnya 10. Oh, saya nampak dah cikgu. Maksudnya dia suruh cari hasil darab bagi digit yang bergaris. Yang ni garis ni, yang ni garis kat sini. Dia suruh darab dua ni. Sekarang dah boleh darab ke? Boleh? 80,000 darab dengan 10. Dapat berapa? Kena buat bentuk lazim ke? Tak. Dapat berapa ni jawapan? Cuba awak darabkan. 80,000 darab 10. Kena buat bentuk lazim ke? Tak payah. Betul. Pandai. Princess Farah. Nak selamat, awak letak jarak. Baru awak akan nampak senang. Macam bawah awak tu. Yang ada muka smiley tu. Betul? Yang tu betul.
Maksudnya, kan kita tambah kosong lagi satu kat dia, dia akan dapat macam ni. Letak space sikit macam tu. Barulah senang tengok. Betul? Kalau awak tulis jawapan tu, cikgu jenuh kira. Betul ke kosong dia ada berapa tu? Betul. Nak letak koma pun boleh. Okey, 800,000. Oh, cikgu, yang ni memang tak payah buat bentuk lazim Ya. Kalau buat bentuk lazim pun buang masa je. Okey, ni number darab 10 tambah je satu kosong kat belakang. So, dapatlah jawapan dia 800,000. 800,000. Mana-mana soalan tadi tengok ada tak jawapan dia 800,000? Ada? C. Cikgu comel. 800,000. Okey, tu maksud dia. Hasil darab antara nilai bagi digit yang bergaris. Yang pertama tadi 8. 8 apa? 80,000. Darab dengan 1 ni. 1 ni satu apa? 10. 80,000 darab 10. Dapatlah 800,000. Settle terus. Tak payah kira pun. Sebab tu objektif ni ada certain soalan yang kita boleh grab terus. Soalan lain. Dengar. Okey. Satu lagi soalan senang. Okey, ni soalan nombor 45. Perlu ke saya buat bentuk lazim? 360,050 bahagi 10. Apakah jawapan dia? A. Ayam. B. Bola. C. Cikgu. D. Daun. A, B, C, D. This one no need to count. A. Ayam. Betul? Macam mana tahu tu? Sebab kalau kita darab dengan 10 tadi, kita tambah kosong kat belakang kan? Kalau bahagi 10, kita buang satu kosong. Macam ni. 360,050. Kalau cikgu kata darab 10, maksudnya lagi kita salin balik nombor ni, tambah satu kosong kat dia. Inilah jawapan dia. Kalau darab. Okey, cuma yang ni susun comel sikit, nanti awak akan dapat macam ni. Settle. Kalau darab, nampak? Kalau darab kita tambah satu kosong dekat nombor tersebut. Tapi kalau bahagi, kita buang satu kosong dekat dia. 360,050 bahagi 10 kan? Buang satu kosong ni. So jawapan awak akan dapat, salin balik, susun bagi comel, awak akan dapat 36,005. Sebab itulah jawapan awak A untuk ayam. Okey, nanti boleh ajar juga kawan-kawan, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak ke siapa-siapa ke. Ingat, untuk operasi darab dan bahagi yang melibatkan 10, 100, 1000, semua macam ni. Kalau darab, tambah sifar kat belakang. Bahagi, buang sifar kat belakang. Okay, this is the trick. Senang. Bukannya dapat soalan yang untuk lazim pula. Allahu Akbar. Okay, seterusnya soalan okay, cikgu nak cari soalan problem solving satu lah. Soalan ayat-ayat. Sebab hampa tak suka kan? Lagi saya suka nak bagi. Okay. Okay, soalan penyelesaian masalah yang pertama. Kita tengok soalan nombor 59 ni dulu. Okay, Encik Fadil membekalkan 45,131 biji apple, 182,653 biji oren dan 8,931 biji ciku kepada sebuah pasar raya. Berapakah jumlah? Tu keyword dia. Bilangan buah-buahan yang dibekalkan kepada Encik Fadil ke pasar raya itu. Nampak macam panjang je soalan ni. Tapi once awak dah dapat keyword, berapakah jumlah? Jumlah merujuk kepada
Tambah. Betul. Tengok keyword je. Tambah. So, tambahlah. Ni, tambah ni, tambah ni. Boleh buat bentuk lazim macam biasa. Settle. Okay. Kita nak kira kan? Tak payahlah. Kita nak identify je kehendak soalan. Okay, soalan berikutnya. Kita tengok soalan nombor 60 pula. Betul. Tadi tambah sebab keyword dia jumlah. Okay, sekarang soalan yang kedua. Kilang P menghasilkan 316,210 batang pensel. Kilang Q menghasilkan 18,620 batang pensel lebih daripada kilang P. Apa maksud lebih daripada? Awak ada RM1, saya ada RM2 lebih daripada awak. Apa maksud lebih daripada? Lebih daripada pun sama juga. Keyword untuk tambah. Maksudnya yang ni yang P punya, yang Q punya bukan yang ni. Yang Q punya adalah ni tambah ni. Jawapan tu baru Q punya. Ini keyword untuk lebih daripada. Maksudnya tambah. Okey. Kilang R pula menghasilkan 11,230 batang lebih daripada. Lebih lagi. Maksudnya nak cari P pun kena tambah juga baru dapat P. Hitung jumlah bilangan pensel yang dihasilkan oleh ketiga-tiga kilang itu. Okey. Jomlah kita buatlah soalan ni. P tambah Q. Tak juga. Kejap. Kita cuba. Okey. Untuk soalan ni. Okey. Kilang P. Okey. Ayat yang pertama dia bagi tahu kilang P menghasilkan 316,210 batang pensel. Okey. Very straightforward. So, kita tahu P sama dengan 316,210 sifar pensel. Okay, tak ada apa-apa. So, memang hak ni P punya dah. Confirm dah. Okay, lepas tu kita tengok pula ayat kedua. Kilang Q menghasilkan 18,620 batang pensel lebih daripada P. 18,000 ni bukan Q punya. 18,620 lebih daripada P. Maksudnya awak kena tambah dengan P ni dulu baru dapat Q punya. Ni Q punya hasil tambah ni dengan P tadi baru dapat Q. Jomlah kita kira dulu. Sifar 3, 8. 8 tambah 6 awak akan dapat 14. 3. Okey. Ini adalah nilai untuk Q. Okey, baca pula ayat yang seterusnya. Kilang R pula menghasilkan Kilang R pula menghasilkan 11,230 batang pensel lebih daripada P. Lebih daripada P. 11,230 lebih daripada. Tambah dengan siapa? Tambah P. Sebab dia kata lebih daripada P. Tambah P. P tadi yang mana? Yang atas sekali tadi. 31621 sifar. Awak akan dapat macam ni. 723. Yang ni baru kita dapat R. Okey. Soalan nak apa? Sambung baca soalan. Hitung jumlah. Jumlah adalah keyword kepada tambah kan? Dia nak jumlah apa? Jumlah bilangan pensel yang dihasilkan oleh ketiga-tiga kilang tu. Dia suruh kita tambah semua. Jumlah P tambah Q tambah R. P kita berapa? 31621 sifar. Q kita berapa? 334 83 sifar. R kita berapa? 327 44 sifar. Tambah. Selesaikan. Macam tu rupanya iya. That's why kalau dapat soalan, baca bagi habis dulu. Jangan nak kira buat je. Okay? Ini contoh soalan yang kedua ni. Okay? So keyword dia tadi kalau lebih daripada maksudnya kita kena tambah dengan nombor tu baru dapat jawapan Q.
Sama juga dengan R. R adalah 11,230 lebih daripada P. So, kena tambah dengan P baru dapat jawapan dia. Last sekali nak jumlah. Banyak ajar sikit lah. Kan dah besar. Ni untuk matematik tahun 5. Tahun 6 pun lebih kurang macam ni. Okay? Dah siap. Itulah serba sikit untuk hari ni. Okay? So, apa yang cikgu ajar hari ni tadi? First tadi cikgu bagi tahu operasi asas perbezaan antara tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Dia sama, dia masih ada tambah tolak darab bahagi, tapi untuk tahun 4 dalam lingkungan bawah 100,000. Kalau untuk tahun 5 dia dah sampai 1 juta. Kalau untuk tahun 6 masih lagi 1 juta, tapi dia dah melibatkan pecahan juta, perpuluhan juta macam tu. Dia dah complicated sikit dah waktu darjah 6. Okay, ni contoh lah. Kalau tambah disebabkan dia senang, dia boleh melibatkan banyak pasangan nombor. Tung. Sekali tambah 4 terus. Kalau pandai tak ada masalah, boleh tambah macam ni terus. Tapi kalau masih lemah dan careless, boleh tambah satu-satu macam ni. Okay, untuk operasi tambah. Untuk operasi tolak, selalunya dia tak akan bagilah banyak-banyak sangat tu. Sebab kita nak tolak kan. Paling banyak pun saya rasa 3. 3 pasang nombor. Tambah akan melibatkan pinjam-pinjam. Darab, kalau power, boleh terus buat bentuk lazim. Tapi kalau lemah, guna kaedah kekisi macam ni. Buat satu macam ni. InsyaAllah boleh. Okay. Lepas tu, untuk operasi bahagi tadi, kalau bahagi satu angka, boleh buat bahagi dan sifir macam biasa. Yang ni saya tunjuk kalau bahagi 2 angka. So, kita buat sifir tulang ikan ni dulu. Okay, buat sifir tulang ikan ni. So, dapatlah untuk sifir 2 angka. Kemudian, yang ni soalan daripada problem solving tadi. Dia dah suruh hasil darab digit yang bergaris. 8 darab 1 ke? Tak. Ni 8 apa? 80,000 darab dengan 10. Selesaikan dapat jawapan. Okay. Yang ni pun daripada problem solving tadi. Keyword of the question dia cakap apa? Dah siap. So, itulah serba sikit yang kita belajar hari ni. Hari ni kita buat operasi asas untuk tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Yang mana kita ada tambah tolak darab dan juga bahagi. Okay? Esok maybe cikgu akan fokus dekat, kita tengok problem solving lah. Kalau XY cikgu, XY. Kalau XY tu untuk unknown. Itu belum. Cikgu tak masuk lagi. Okay. Esok insyaAllah kita fokus problem solving dulu. Nanti dah power problem solving, baru kita pergi dekat tajuk unknown. Okay. Unknown. Okay. Ada apa nak tanya tak sebelum saya habis? Saya habis pukul 5. Dah siap. Princess Farah, awak umur berapa? Terima kasih cikgu atas ilmunya. Alhamdulillah, sama-sama. 15, form 3. Malam ni saya buat matematik tingkatan 1, teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras tu basic untuk form 3 pun ada juga kan? Kalau form 3 kan awak ada belajar nisbah trigonometri. Nisbah trigonometri sangat berkait rapat dengan teorem Pythagoras. So boleh join malam ni juga. Awak ada adik ke? Ada adik ke? Kiap cakap. Iya, adik awak tahun berapa? Tiga tahun. 3 tahun ke tahun 3? Kalau 3 tahun tu kecil lagi tu.
Kalau tahun 3 dah ajar 3. 3 tahun ke tahun 3 tu? Umur 3 tahun. Oh, kecil lagi. Kalau umur 3 tahun, dia dah pandai cakap ke? Dah pandai cakap. Okay, kalau adik-adik awak yang baru kecil-kecil lagi macam ni, awak jangan terus ajar ABC. Untuk adik-adik yang kecil-kecil ni, dia daripada awak ajar ABC terus, dia lagi sesuai awak test dia punya skill. Skill tu macam mana? Sensory skill. Contohnya menggunting ke, kalau apa, macam mana awak boleh search je sensory skill untuk kanak-kanak. Dia lagi sesuai guna kaedah tu. Besar sikit nanti baru ABC 1, 2, 3 dan membaca tu. Sebab sensory skill tu lagi penting. Okay, kalau anak-anak umur 1 tahun ke 2 tahun ke, mulakan dengan sensory skill dulu. Okay cikgu, okay. Cikgu ajar tuition ke? Ajar. Saya sekolah rendah, saya ajar darjah 4, 5, 6. Sekolah menengah 1, 2, 3. 4 dengan 5 belum lagi. Saya tak mahu kacau daripada SPM. Okay, boleh? Ada lagi nak tanya sebelum kita habis? Okay, untuk live petang cikgu buat sampai pukul 4 sampai pukul 5. Untuk live malam ni pukul 10 sampai pukul 12. Untuk matematik tingkatan 1, 2, 3 punya. Online ke face to face? Saya buat online sebab saya tak boleh bergerak. Sebenarnya saya saya accident 2 tahun lepas tu, saya ada wheelchair. So saya tak boleh nak bergerak ke rumah dah. Dulu yes, ada saya pergi face to face. Tapi sejak accident tu saya dah tak boleh dah. So semuanya saya buat online. Okay, anak saya tingkatan 3. Kalau online boleh insya-Allah. Malam ni nak join live saya pun boleh. Pukul 10 malam. Tajuk Teorem Pythagoras. Okay, ada lagi ke nak tanya? Kalau tak ada apa-apa, kita jumpa malam nanti pukul 10 malam. Okay, kita buat daripada pukul 10 sampai pukul 12. Teorem Pythagoras tingkatan 1. Tapi dia related dengan tingkatan 1, 2, 3, 4, 5. Free ke macam mana cikgu? Kalau live saya free je. Okay, so itu saja untuk petang ni. Kita jumpa malam nanti. Okay, macam ni juga, macam live malam ni juga. Macam ni. Jumpa nanti. Assalamualaikum. Apa-apa update saya ada letak kat profile saya. Link pun ada kat sana. Okay, Assalamualaikum.